رسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Perempuan muslimin, muslimat yang mudah-mudahan diberi keberkatan dan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu seperti biasa, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita beri kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada pagi ini. Dan saya minta maaf banyak tuan-puan, minggu kedua, masih ingat lagi, minggu kedua, ni minggu keempat, ni minggu kedua, tuan-puan terpaksa menunggu, jadi datang jauh-jauh menunggu sampai pukul berapa? Sebelum pukul 10. Saya pukul 10.30 masih di jalan raya lagi, melekap lagi. Jadi sejarah baru. Bukan pasal jam di rumah, bukan. Bukan kata jam nak keluar dari rumah tu, bukan. Memang keluar awal. Kebetulan lagi tu keluar awal. Pukul 7. Hari ni lagi awal. Pukul 7 keluar. Dia sangkut di tol Ceras. Biasa saya jarang lalu tol Ceras ni. Biasa saya ikut highway tol Sungai Besi. Daripada Sungai Besi tu kan naik Sukeh, lepas Suka, Duka, akhirnya barulah sampai ke Gombak. Suka, Duka dulu nak sampai. Dan kebetulan hari tu Waze ni kita memang yakin betul kat dia. Dia tunjuk tol Sungai Besi tu, tol Ceras tu. Keluar je tu, sangkut terus 2 jam duduk kat situ. Saya kata, ini tak tahan ni 2 jam duduk senyap ni. Walaupun duduk atas kereta ada aircon, stres juga. Main tak bergerak ni. Saya telefon dengan bonda Noli, Kak Noli kita. Saya kata mungkin tak boleh tunggu dah ni. Saya pun kuliah atas ni je lah, pukul 10 lebih lah. Akhir sampai di rumah dekat pukul 11 lebih lah. Habis. Wallahu a'lam, mungkin dia tak tentu Kuala Lumpur ni kan. Mungkin hujan ataupun mungkin juga hari tu aksiden, wallahu a'lam. Apapun tuan-puan, itulah dia ketentuan. Allah Taala beri pahala kepada tuan-puan menunggu, pahala datang, pahala menunggu. Itu pun dah ada pahala. Walaupun tak dapat dengar ilmu. Baik, kita akan bincang tuan-puan hari ini topik baru. Kita akan bincang topik baru, iaitu pembahagian sembahyang sunat. Kalau kitab saya muka surat 568-69. Kalau kitab versi Rumi 34. Okey, 34. Kalau Rumi 34, Jawi 69. Tajuk dia sembahyang sunat ataupun kita panggil kategori sembahyang sunat. Topik ke belakang ni tuan-tuan, kita dah habis topik amali. Kita topik yang lebih santai, topik lebih fokus kepada tata cara umum. Adapun praktikal dan amali kita dah selesai. Paling penting di dalam sembahyang fokus kepada praktikal, amali yang wajib dan yang sunat. Itu kita panggil induk ataupun teras sistem sembahyang kita. Kita kena fokus kepada praktikal di dalam sembahyang dan juga amali di dalam sembahyang. Melibatkan 3 komponen wajib, 2 komponen sunat, gabung jalin untuk memastikan sembahyang kita cantik dan ada nilai tambah di sisi Allah Ta'ala. Baik, tajuk ke belakang ini bermula kategori sembahyang. Kita tak lagi fokus amali dan praktikal, tapi kita nak tahu tata cara umum. Macam mana kita nak buat witir, bila yang terbaik,
Adapun kelebihan kita tak bincang, itu kelebihan kita dah tahu. Kelebihan sembahyang witir, sembahyang sunat duha, itu kita tak fokus. Kita fokus tata cara umum. Macam mana kita nak niat, macam mana ataupun kita nak pilih waktu-waktu yang terbaik ataupun berapa rakaat. Lebih simple tajuk ni. Ada satu tajuk lagi yang kita fokus kepada praktikal dan amali, iaitu sistem sembahyang jemaah. Tinggal satu yang tajuk yang lebih kepada amali. Yang lain semua pengetahuan umum ataupun panduan umum. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, sembahyang sunat, itu kategori sembahyang sunat. Selain daripada sembahyang fardu yang 5, di dalam Islam ada lagi beberapa sembahyang yang disebut sembahyang sunat. Buat tambahan ataupun untuk tambahan atas fardu itu, kerana sebaik-baik ibadat badan selepas iman ialah sembahyang. Ini selalu kita sebut tuan-tuan. Di dalam agama kita, dia ada penilaian jenis ibadat yang tak sama. Ada dua kategori ibadat. Pertama dipanggil ibadat yang dilakukan menggunakan badan. Yang kedua, ibadat bukan menggunakan badan tetapi menggunakan hati, pemahaman kita. Apa yang kita faham, apa yang kita percaya, itu dipanggil ibadat hati. Ibadat hati yang paling besar ialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu panggil ilmu tauhid. Itu ibadat yang paling besar nilai pahala yang ada dalam hati kita, yang kita duk percaya berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan kenabian, berkaitan dengan hari kiamat. Itu dipanggil amalan hati yang besar pahala. Dan yang kedua, amalan badan ataupun ibadat badani. Nama akademik dia ibadat badani. Ibadat badani ni banyak. Banyak kita buat, baca Quran, infak, ziarah, dan yang paling besar ialah solat. Sebab tu kita fokus sangat-sangat. Kenapa kita fokus solat? Sebab ibadat yang paling besar pahala ialah sembahyang. Sembahyang wajib dan sembahyang sunat. Tu. Dia kata sebaik-baik ibadat, ini sebesar-besar pahala ibadat badan yang dilakukan dengan badan selepas iman. Iman tu ibadat hati, ialah sembahyang. Sebab tu kenapa kita fokus, kita ulang habis modul, ulang modul lain, habis modul, ulang modul lain, supaya dalam minda kita ini terbentuk kerangka ataupun sistem sembahyang yang cantik. Lagi pula solat ni kita sentiasa ulang 5 kali, lagi pula sunat sampai 22, sunat rawatib saja pun dah 22. Perlu kepada ilmu yang sentiasa ada di dalam minda kita. Tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang kata mana dalil yang kata besarnya nilai pahala sembahyang ini. Ayyul a'mal afdal. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi kita, ketika mana sahabat duduk bersama Nabi, lalu sahabat tanya Nabi, sahabat ini dia nak pilih pahala ataupun ibadat yang mempunyai pahala yang besar. Lalu dia tanya Nabi, ayyul afdal a'mal, wahai Rasulullah, apakah amalan yang besar pahala? Faqala Nabi, as-salatu liwaqtiha, iaitu sembahyang di dalam waktunya. Artinya orang bertanya, yakni sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang lebih afdal? Afdal ni bahasa kitab, bahasa akademik. Maksudnya afdal ni aktsaru thawaban, terlebih besar nilai pahala yang direkodkan oleh Allah Taala. Lalu jawab Nabi, sabda Nabi, sembahyang di dalam waktu. Ini merujuk kepada sembahyang wajib dan juga sembahyang sunat. Sembahyang di dalam waktu itu pahala dia sangat besar, tidak boleh ditandingi oleh seluruh ibadat lain. Tak boleh kita nak banding. Baca Quran besar pahala ya, tetapi tak boleh nak banding dengan sembahyang. Infak banyak besar pahala ya, tapi tak boleh nak banding dengan 2 rakaat sembahyang.
Walaupun 2 rakaat sembahyang, tak sampai 5 minit pun kita hantam. Kita bedal 2 minit je, tapi nilai pahala itu besar. Jadi kesimpulan, baik. Ini intro. Jadi kalau sudah fardu sembahyang tu lebih afdal. Dia kata kalaulah sembahyang fardu tu lebih besar pahala daripada fardu-fardu yang lain, daripada ibadat-ibadat yang wajib yang lain, tak dapat tiada sunatnya, sunat sembahyang juga lebih afdal daripada sunat-sunat yang lain. Begitu juga dia kata kalau sembahyang fardu itu lebih besar pahala berbanding fardu lain, maka sembahyang sunat juga lebih besar pahala berbanding sunat lain. Sunat itu, sembahyang sunat, belum kita nak pilih sembahyang sunat apa, itu belum lagi. Kita nak tahu sembahyang tu dulu, berbanding dengan infak, berbanding dengan baca Quran, berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Sembahyang sunat tu dulu, baru kita nak bincang kategori sembahyang sunat hari ni, ranking yang perlu kita dahulukan. Ada orang tak tahu ranking tu 4. Sembahyang okey dah, sembahyang sunat tu okey dah, tetapi dia tinggalkan jenis sembahyang yang ranking lebih tinggi nilai. Macam mana contoh? Contoh ini intro pun. Contoh sembahyang fardu isya. Selepas dia sembahyang fardu isya, biasanya dia akan buat sembahyang rawatib. Betul tak? Sembahyang rawatib, sembahyang ba'diyah isya. Bagus, ya, itu antara nilai pahala yang besar. Nanti kita tengok ranking dia, walaupun kita dah sebut sebelum daripada ni. Yang dia tinggal ni apa? Ni bukan kita lah ni, orang lain lah ni. Yang dia tinggal ni ialah witir. Ba'diyah dia buat, witir dia tinggal. Kalaulah kita nak pilih satu je antara dua ni, kan nak buat dua-dua tak payah sembang lah. Ustaz kami buat 2, tak payah sembang. Kalau nak buat satu, kalau kita buat ba'diyah, confirm balik rumah tak akan buat witir. Contoh je ni, kita memang buat. Nanti ada tak puas hati, Ustaz mana ada Ustaz, saya tak pernah tinggal Ustaz witir. Tak, contoh, kita pilihan antara witir dengan ba'diyah, maka dahulukan witir berbanding ba'diyah. Kalau buat ba'diyah, witir terlepas. Kenapa? Sebab syaitan dia kacau ni. Dia kata apa? Dia kalau duduk masjid, kalau duduk surau, duduk rumah pun sama. Dia kacau apa? Nak cepat ni. Tak tahulah nak cepat nak pergi ke mana, kita pun tak tahu. Nak cepat balik. Balik di rumah bukan tidur terus pun. Di rumah je. Bukan sampai rumah terus tidur. Tak ada. Sampai rumah boleh sembang lagi. Kencam lagi sembang. Tapi cara cabaran dalaman kita, nafsu kita akan ganggu, syaitan kita akan ganggu, syaitan dalaman ganggu. Dia rasa nak cepat, dia rasa tak berapa rajin, dia rasa malas. Lepas tu dia bagi alasan macam-macam. Ada kerja, dia buat kerja. Ada kerja tak ada mana pun, kerja penting. Menyebabkan lepas dia buat rawatib, ba'diyah, dia bergegas baliklah. Maka dia akan tinggalkan witir. Jadi tujuan kita belajar ini tuan-tuan, kita nak tahu nilai pahala yang lebih besar yang perlu kita fokus sekiranya kita tak sempat untuk kita buat. Kalau tak sempat nak buat ba'diyah, jangan kita tinggal witir. Sebab ranking dia tak sama, nilai pahala dia tak sama. Tu. Buat dua-dua memanglah itulah yang sepatutnya. Nanti jangan kata pula tak payah bincang lah Ustaz, buat dua-dua mudah. Rawatib pun buat, witir pun buat. Memanglah. Itulah yang kita naknya. Rawatib buat dan witir pun buat. Ini sekiranya kita ni nak cepat. Ada kadang duha tak pernah tinggal, witir jarang-jarang. Itu problem. Nilai yang besar dia tinggal, nilai yang biasa memang bagus. Duha bagus, bukan kata tak bagus. Jangan tinggal pula duha, nanti buat witir tinggal duha. Witir duha kekalkan. Witir itu konsisten.
Kerana witir ranking yang paling tinggi di kalangan jenis-jenis sunat mazhab kita. Kalau mazhab lain wajib. Macam witir tadi kan, itu dah ranking tinggi. Dari puasa kat mana lebih baik syak tadi ataupun selepas solat malam? Mana yang kedudukan dia lebih baik? Yang witir. Yang witir, akak kita tanya, memang akan masuk topik itu. Itu dia panggil apa? Yang kita fokus pun dalam topik kategori solat, kita tak fokus amali, kita tak fokus praktikal, dan itu dah lepas, kita dah tahu. Tapi kita nak fokus tata cara umum. Macam akak kita tanya, witir tu memang kita nak buat, tapi terbaiknya nak buat lepas isyak ataupun sebelum subuh. Sebelum subuh, bangkit tengah malam, itu dia panggil afdal. Kita kena tahu jenis sembahyang itu. Kalau jenis sembahyang yang ada waktu, dia akan ada waktu boleh, waktu terbaik, waktu sunat, waktu terbaik. Maka witir ini terbaiknya solat di akhir malam, itu terbaik. Tetapi kalau kita tak yakin, tuan-puan semua yakin, kalau tak yakin, sebelum tidur, sunat bereskan sebelum tidur. Macam saya lah, saya ni tak yakin dengan diri sendiri. Jadi kaki tidur, kaki tidur, dia tidur sampai bila subuh. Bangkit subuh, habis dah witir. Bukan mainlah berjanji dengan diri sendiri, pukul 4.30 bangkit. Bunyi 4.30 je, detik je, sekejap lagi masih ada lagi, tidur lagi. Pukul 5 dia jaga, baru pukul 5 lagi, sejam sempat lagi. Dia jaga lagi 5.30, ada 20 minit. Nafsu cakap apa? 20 minit lagi, sempat lagi. 5 minit dia suruh tidur, saya pun layan. 5 minit lagi tidur, layan 5 minit, confirm pukul 6 bangkit. Itulah dia nafsu, gagal mengurus ataupun handle nafsu kita. Itulah nafsu nama dia. Dia akan cuba pujuk kita untuk last kali tergadai. Bukan tergadai subuh. Dia tahu kaki ni Tok Lebay ni memang dia sembahyang subuh, dia tak akan gadai subuh, dia gadai nilai pahala sunat. Itu licit nafsu kita. Kalau macam saya, maka sunat sebelum tidur. Macam akak kita, sunat sebelum subuh. Bangkit, semayang dulu, semayang tahajud, semayang sunat hajat, segala nenek sunat. Habis, maka tutuplah dengan witir. Tu dia panggil, ada orang tak faham. Dia kata, ustaz, kalau kita dah semayang sunat witir, bangkit nanti tak boleh solat. Saya kata, tak boleh solat apa? Tak boleh solat sunat. Sunat apa? Senyap dia, tak boleh jawab. Saya kata yang tak boleh ni ialah sunat witir. La witrani, tidak ada 2 witir fil lail, pada satu malam. Jangan hantam 2 kali witir. Yang banyak tu muqaddimah witir, 2. Muqaddimah boleh banyak, 4 pun boleh, bedah lah, 6 pun dah rajin. Last kali ke-7 tu baru witir. Muqaddimah tu banyak, 2. Non muqaddimah, 1 witir. Yang terbaik kita letak di hujung malam. Selepas kita dah semua jenis solat kita solat, baru tutup dengan witir. Baik. Kata setengah ulama, habis. Ini terus sebelum kita nak masuk pembahagian sembahyang sunat. Kata setengah ulama, puasa lebih afdal ni khilaf. Dia muktamadnya sembahyang lebih afdal. Ini musannif ataupun penulis kita dia nak bawa juga perbahasan khilaf. Sebahagian ulama kata sebahagian je. Yang muktamad yang kuat, nilai pahala yang lebih besar ialah sembahyang, bukan puasa. Tapi dia kata ada sebahagian ulama mengatakan puasa lebih afdal. Kerana hadis Nabi, kullu amali bani Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Tu. Artinya semua amalan anak Adam untuknya melainkan puasa, maka ia untuk aku dan akulah yang membalasnya. Puasa itu kata Allah Ta'ala, aku yang balas, bukan dicatatkan rekod catatan dilakukan oleh malaikat, tapi Allah Ta'ala sendiri.
Walau macam mana pun dia kata kedua-duanya sembahyang dan puasa ada banyak kelebihannya, janganlah dilepaskan masa berlalu dengan tiada direbut peluang yang sangat baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan tumpuan qaul yang muktamad, pahala yang besar ialah sembahyang wajib dan sembahyang sunat. Sebab itu kita nak bincang juga sembahyang sunat. Kita nak tengok sembahyang sunat ini tumpuan. Pertama kita dah tahu mengikut ranking, kita dah tahu. Dan yang kedua kita nak tahu cara nak buat. Nak letak awal, tengah, akhir. Kalau orang tak tahu ni tumpuan, menyebabkan dia sangka tak boleh buat di akhir. Atau sebab tu dia tak tahu panduan ataupun tata cara umum macam mana solat. Contoh yang popular, kita nak masuk tajuk hari ni. Sembahyang kuliah subuh, sembahyang qabliyah subuh, lepas subuh orang tak berani buat. Sembahyang qabliyah asar, lepas asar tak berani buat. Rugi dia. Dia pergi, imam dah solat asar, dia pun solat sekali dengan imam, lepas wirid dia balik, tak solat qabliyah asar. Kenapa? Tak sempat ustaz. Saya kata kenapa tak sempat? Saya pergi, imam dah solat. Ya, imam dah solat. Lepas wirid nak sembahyang apa lagi ustaz? Qabliyah tadi. Pandai dia. Dia tahu qabliyah ni sebelum. Dia tak tahu jenis sembahyang qabliyah itu berada dalam kategori mana. Kita akan bincang topik hari ni tumpuan, kategori sembahyang sunat. Baru kita tahu kenapa boleh sembahyang qabliyah asar selepas asar. Pukul 7 malam. Contoh hari ni tak boleh dah sebab maghrib awal. Pukul hari ni kan maghrib awal 6.50 berapa? 6.59 kan. Pukul 6.50 boleh lagi solat qabliyah asar. 6.50 boleh. Haram. Apa nak haramnya waktu dia? Boleh. Walaupun lepas boleh niat qabliyah. Dan dia tak wajib qabliyah niat. Yang wajib ni apabila ada qabliyah ba'diyah, itu wajib. Kalau ada ba'diyah, ada qabliyah, wajib kita ta'yin. Ta'yin ni kita kena hadirkan niat qabliyah ke ba'diyah. Kalau jenis ada qabliyah ba'diyah. Tetapi kalau sembahyang sunat itu ada satu je qabliyah, dia sunat je qabliyah. Dalam hati kita usalli sunnatal subhi, qabliyah itu sunat, tak wajib. Tapi kalau zuhur wajib, qabliyah ke ba'diyah wajib. Okay, kita tengok kategori dia. Walau adalah sembahyang itu terbahagi kepada dua bahagian. Jadi sembahyang sunat tuan-tuan dibahagikan mengikut kategori. Pertama, kategori sembahyang sunat yang sunat berjemaah, yang itu kita tak nak fokus. Dan yang kedua, sembahyang sunat yang tidak sunat jemaah. Satu kategori. Yang kedua yang kita nak bincang hari inilah kategori yang kedua. Pembahagian sembahyang sunat ada 3 jenis. Itu kita nak. Jadi kita habiskan yang disebut dalam kitab. Bahagian pertama, sembahyang sunat yang tidak disunat dikerjakan dengan berjemaah. Yang ni tak sunat berjemaah. Kalau tuan-tuan ikut juga dapat satu je pahala. Dia panggil apa? Sembahyang sunat yang tidak sunat jemaah. Apa maksud tak sunat? Harus. Boleh ikut. Boleh ikut. Tapi tak dapat pahala 27. Ni kategori pertama. Sembahyang sunat yang tiada sunat dikerjakan dengan berjemaah. Mana contoh? Contoh popular lama selalu kita sebut. Solat sunat tarawih, sunat berjemaah. Tarawih sunat berjemaah. Kalau kita sembahyang sunat tarawih dapat pahala jemaah 27. Itu sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Kategori pertama, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Apa contoh dia? Sembahyang hajat. Kan kita biasa buat sembahyang hajat kan ramai, popular. Sembahyang hajat besar-besaran. Sembahyang hajat berjemaah. Ada apa-apa hajat saja jemaah, beritahu tu imam, "Imam, saya minta sembahyang hajat. Sebab apa? Anak saya sakit. Anak saya nak operate. Anak saya nak sambung belajar." Sembahyang sunat hajat. Semua kita pakat solat. Apa status sembahyang sunat hajat? Sembahyang sunat hajat tidak disunatkan berjemaah. Tapi kita solat juga, hukum dia harus. Harus ni makna boleh solat tetapi tak sunat. Apa maksud tak sunat? Tak dapat
pahala 27, hanya dapat 1. Kenapa kita buat juga? Baik buat seorang diri je. Dah tak dapat 27, duk buat juga. Tapi yang lain, kalau tuan-tuan perasan, orang tak buat yang lain, hajat je orang buat. Sembahyang rawatib mana ada orang buat? Qabliyah tak ada orang buat. Orang buat individu je. Jangan kata rawatib qabliyah ba'diyah. Witir pun orang tak buat. Witir. Hanya witir tarawih Ramadan. Itu sunat berjemaah. Witir disunatkan berjemaah hanya pada bulan Ramadan. Bulan biasa tak sunat. Sebab tu iman dia tak ajak jemaah buat. Memang tak ada pun anjuran witir berjemaah. Tak ada. Yang ada sekarang ni orang duk buat ni qiyamul lail berjemaah. Itu pun tak sunat tu. Tapi itu nak latih. Nak latih jemaah bangkit qiyamul lail bersama supaya semangat itu ada walaupun tak sunat. Jadi qiyamul lail berjemaah tu tuan-tuan yang dianjurkan oleh masjid-masjid bangkit pukul 4 pagi tu, 3 pagi qiyamul lail perdana bersama imam masjid Taman Seri Gombak. Contoh. Apa hukum dia tu? Hukum dia harus, bukan sunat. Tahajud berjemaah harus. Solat hajat berjemaah harus, bukan sunat. Tapi kenapa orang buat daripada dulu lagi orang buat? Bukan tahajud ni, hajat. Walaupun dia harus, tak dapat 27 pahala. Kerana ada rahsia dan hikmah. Ada rahsia dan hikmah. Antara hikmah dia apa? Orang nak perkumpulan jemaah yang lebih 40 orang. Ada di dalamnya, kata Nabi, orang yang saleh, doa mereka itu diangkat, dimakbul oleh Allah Ta'ala. Sebab hajat kan nak doa. Nabi sebut 40 orang perkumpulan macam kita ni akan ada orang-orang yang soleh. Memang semua soleh ni. Nanti tuan kata, oh aku tak soleh lah kalau macam tu, ada seorang aja soleh. Bukan. Nabi jamin 40 ke atas mesti Allah akan hantar detik ada orang yang baik berkumpul. 40 orang. Sebab itulah ulama kita, dia akan buat solat hajat secara jama'i, secara jemaah. Tapi dia tak dapat pahala. Okey, yang kedua, bahagian yang kedua, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Ini banyak. Walaupun banyak, taklah sebanyak sembahyang sunat yang tidak sunat jemaah. Dia banyaknya ialah sembahyang sunat yang tak sunat jemaah. Sembahyang sunat jemaah ini dia lebih kurang 5 ke 6 saja. Sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat minta hujan, sembahyang sunat gerhana, sembahyang sunat Idul Adha, sembahyang sunat Idul Fitri. Selebihnya sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Dan sembahyang sunat witir dalam Ramadan. Itu sahaja sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Baik, settle tuan-tuan. Itu pembahagian nisbah sunat jemaah dan tak sunat jemaah. Yang kita nak fokus pagi ni, panduan umum kategori sembahyang sunat mengikut jenis sunat. Sebab apa? Sebab kita nak tahu, apabila kita tahu satu-satu jenis sembahyang sunat itu, kita boleh tahu tata cara nak buat. Bila boleh buat dia, bila dah tak boleh buat dia. Kategori sembahyang sunat ni, perempuan, dia ada 3 jenis. 3 jenis. Hari ni kita akan masuk jenis yang pertama. Dia kata sembahyang sunat rawatib. Yang tu dia kata tu, bawah tu termasuk dalam bahagian yang pertama. Bahagian pertama ni sembahyang sunat yang tidak disunatkan jemaah. Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu yang 5. Itu sembahyang sunat rawatib. Baik, yang ni mudah. Yang ni satu persatu bilangan sembahyang sunat tuan-tuan, kita nak baca express sebab dia simple. Yang kita nak fokus panduan umum. Panduan umum, amali dan praktikal kita dah cakap. Sekarang ni kita nak tahu panduan umum, bila cara nak buat dia, bila nak buat dia yang terbaik, cara macam mana, boleh tak combine. Kalau jenis banyak nak combine boleh ke tidak, lepas tu nak buat bila, itu sahaja cara. Sebab tu kita nak
Ekspreskan. Pertama sunat rawatib, yang kedua sunat witir, dan banyak lagi sunat duha dia akan sebut semua. Cuma saya nak fokus dulu untuk pagi ni pembahagian. Pembahagian inilah kalau tuan-tuan jelas clear, baru tak menjadi isu apabila solat subuh, solat qabliyah subuh pukul 6.40. Subuh pukul 6 lagi, tapi qabliyah subuh kita buat pukul 6.30. Kenapa? Kerana jenis qabliyah subuh ini jenis sembahyang yang mempunyai waktu. Baik, 3 jenis. Pertama tuan-tuan, yang pertama, yang ni saya tulis sebab apa? Sebab dia agak kompleks sedikit. Yang kompleks saya tulis. Di mana kompleks? Nombor 2. Dia ada 3 semua tuan-tuan. Pertama mudah, yang kedua itu dia agak kompleks, yang ketiga simple balik. Okey, kategori yang pertama, nama dia jenis. Ni kita nak fokus jenis tu pada jenis sembahyang sunat. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama, sembahyang sunat yang ada waktu. Sembahyang sunat yang ada waktu, ataupun sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sunat, saya nak ringkas, berwaktu je saya buat. Sunat berwaktu. Sunat berwaktu, maksudnya sunat yang mempunyai waktu, sunat yang ada waktu. Yang ni simple. Okey, apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan, sunat yang ada waktu ini, dia ada mula masuk waktu dia, dia ada tamat waktu dia. Contoh tuan-tuan, rawatib. Kita ambil contoh rawatib ni, tak payah rawatib lain, kita ambil subuh dengan asar je. Kita ambil subuh dan asar. Rawatib subuh. Bila masuk waktu dia, sama dengan masuk waktu wajib. Azan masuk. Bila habis waktu dia, setelah mana habis waktu subuh. Isyraq habis waktu dia. Sebelum isyraq boleh sembahyang sunat qabliyah. Kenapa? Dia mempunyai waktu. Kena tengok waktu dia masuk bila habis waktu tu. Sebab itu qabliyah, kenapa nama qabliyah? Ni orang tak perhati. Dia katakan qabliyah kena buat belum. Belum tu bukan jenis. Belum tu nisbah. Nisbah apa? Nisbah afdal. Afdal letak sebelum. Ini nama dia qabliyah. Qabliyah subuh. Qabliyah ni makna sebelum. Sebelum subuh, bukan jenis. Sebelum subuh bukan jenis. Sebelum subuh nama. Nama merujuk kepada nisbah afdal. Jangan tuan-tuan kata sembahyang qabliyah subuh jenis sembahyang yang kena letak belum fardu. Bukan. Dia bukan jenis. Dia jenis dia ada waktu. Dia 3 jenis je. Tu jangan hantar sampai 4 sampai 5 hantar ikut dam dia. Dia jenis ada waktu. Bila masuk waktu dia, azan masuk waktu. Bila habis, isyraq. Lepas isyraq tak boleh qabliyah subuh. Kalau buat juga jadi qada. Ni qada apa ni akad hajah? Qada qabliyah subuh. Bila? Semalam lupa. Boleh. Ni boleh qada. Lagu tu ustaz saya nak qada lah, saya banyak tahun saya tinggal qabliyah subuh. Tak payah qada lah qabliyah lagi, qada hak wajib dulu. Hak wajib pun banyak tinggal tak qada, nak qada qabliyah. Wajib tu dulu. Qabliyah subuh. Ingat qabliyah ni tuan-puan, nisbah afdal sebelum. Kalau kita nak pilih nilai pahala bonus, buat belum, dia ada pahala afdal belum. Tetapi kalau buat selepas, dapat pahala diri sembahyang tapi tak dapat pahala bonus. Bonus apa? Afdal belum. Tapi janganlah dah terlepas pergi masjid, di rumah tak sempat qabliyah. Pergi masjid tu imam jenis awal. Imam dah tuk bilang qamat, apabila tuk bilang qamat jangan solat makruh solat. Kalau solat juga makruh. Ada orang tak tahu tuan-puan,
Jemaah yang tak tahu, dia pergi tok bila qamat, dia solat cepat-cepat. Allahu Akbar. Solat apa ni? Qabliyah. Solat cepat-cepat, dia mengejar imam dari belakang. Imam dah dekat pertama, dia tak siap lagi. Itu dia buh dia 5 tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamdah. Allahu Akbar. Terjun tu. Itu siap. Dia tak perasan. Tak tahu kan marah pula. Bukan tak tahu sah. Jangan cakap kami tak tahu. Dia tak perasan. Rupanya qabliyah itu boleh diletak selepas. Makruh tu kalau dia orang dah qamat, tersebut di dalam kitab Fathul Mu'in. Apabila imam qamat, makmum qamat itu bila qamat, makruh melakukan sembahyang sunat. Apa maksud makruh? Tidak ada pahala melakukan sembahyang sunat ketika itu. Sebab afdal kita mengejar nilai pahala jemaah. Oh, tak ada. Itu syarat tambahan dia je. Syarat tambahan dia saja. Itu mazhab dia. Mazhab dia ni, dia kena syarat konsisten, baru boleh buat selepas. Tak ada. Bahkan kalau sengaja pun boleh. Sengaja. Orang tanya, Ji, ni 15 minit lagi nak qamat ni, kenapa nak baca Quran? Saja. Semayang rugi. Aku nak solat 6.40. Dia sengaja nak solat 6.40. Boleh? Sebab apa? 6.40 waktu dia lagi. Cuma dia terlepas waktu afdal. Dia panggil bonus. Tak ada. Tidak ada nisbah, tidak ada pahala afdal. Sebab dalam mazhab Syafi'i, afdal salat qabliyah subuh sebelum. Contoh pertama, asar pun sama. Tak nak sebut asar. Contoh yang kedua, dua contoh je. Contoh kedua, sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah. Ini beza kepada qabliyah dan ba'diyah, waktu dia beza masa. Okey, qabliyah zuhur, kita ambil contoh. Bila masuk qabliyah zuhur? Azan zuhur. Azan zuhur masuk waktu qabliyah, tapi belum masuk ba'diyah. Jangan tersilap. Ba'diyah belum. Waktu ba'diyah belum masuk. Dia tak sama. Qabliyah dia masuk azan serentak. Qabliyah serentak dengan wajib. Zuhur fardu bila masuk azan. Orang azan je terus masuk. Qabliyah pun masuk. Bila habis qabliyah serentak dengan habis fardu. Zuhur habis, qabliyah pun habis. Azan asar terus habis zuhur dan habis qabliyah. Sebab itu qabliyah zuhur boleh dibuat pukul 3, pukul 2.30, pukul 3, 3.30, selagi belum asar. Pukul 4 pun boleh. Sebab asar kan 4 lebih. Kan 4.19 asar, 4 suku masih boleh buat qabliyah. Tetapi ba'diyah beza. Bila ba'diyah masuk? Ba'diyah masuk selepas mendirikan sembahyang fardu zuhur. Contoh kita buat zuhur pukul 2. Pukul 2 baru masuk ba'diyah. Selepas zuhur baru kita boleh buat ba'diyah. Tak boleh kita nak buat ba'diyah awal. Ada orang dia tak faham macam mana. Dia nak cepat, dia buat dua-dua. Dia qabliyah dulu, dia kata sekejap lagi ustaz saya nak express ni, nak express. I nak express. Macam mana express dia? Dia hantar awal ba'diyah dulu 2 rakaat. Lepas tu dia sembahyang fardu, balik. Kenapa? Nak cepat. Tidak sah ba'diyah dia. Belum masuk waktu. Tu kena tahu waktu dia. Settle. Ini mudah tuan-tuan. Jadi zuhur kalau kita pergi tu imam dah solat, lepas tu ba'diyah okey, kita boleh buat. Memang ba'diyah kita tahu kita boleh buat selepas. Qabliyah terlepas tak? Kita boleh buat qabliyah lepas zuhur dan ba'diyah pun lepas. Cara nak buat macam mana? Afdal asinkan, jangan combine. Asinkan. Kita buat dulu qabliyah 2 boleh, kemudian kita buat ba'diyah 2 boleh. Jadi 4 lah. Ataupun dia nak combine. Combine tak afdal. Combine macam mana? 4 rakaat qabliyah wa ba'diyah. Boleh. Tapi tidak afdal. Afdalnya asin-asin. Boleh faham tuan-tuan?
Tak pantainya dia beku muka. Beku muka susah hati saya tengok. Saya tengok tu imam. Beku muka dia. Okey, dua. Yang ni kompleks sikit. Nombor dua. Yang nombor satu boleh faham tak tuan? Sebab sebelum kita nak pindah ke nombor dua. Nombor dua ini agak kompleks. Agak sukar. Kita nombor dua ni tuan, dia ada target tau. Target dia. Okey, nombor satu, target kita apa? Untuk kita tahu bila kita nak buat dia dan bila kita dah tak boleh buat dia. Sebab tu dipanggil waktu. Masuk waktu boleh buat, selagi tak habis waktu boleh buat. Habis waktu pun tak boleh buat. Dan yang ini tuan-tuan, dia ada formula dia. Formula dia sunat qada. Kalau dah lupa, sunat qada. Nombor dua, tak sunat. Ni kalau orang tanya boleh tak sunat duha semalam, sunat qada boleh. Cuma utamakan qada wajib lah. Ni cerita pun kalau boleh. Sunat qada. Okey. Yang kedua, kedua dia kompleks tuan. Kedua ni nama dia jenis sembahyang sunat yang ada tujuan. Dia bukan ada waktu, dia ada tujuan. Dia panggil sembahyang sunat yang mempunyai tujuan ataupun yang jenis ada sebab ataupun tujuan. Sunat bersebab dia. Sunat bersebab ni saya ringkasnya. Bersebab ataupun ada tujuan. Bersebab ataupun ada tujuan. Dia tak perlu tengok waktu dia. Tak perlu tengok waktu. Waktu ini jadi yang pertama. Kita nak kena fokus tujuan dia. Dia ada tujuan sembahyang sunat ni. Dia ada sebab dia, tujuan dia. Di sinilah dia kita kata kompleks tu. Pertama, dia ada tujuan sebelum solat. Ataupun dia panggil sebab sebelum solat. Dan yang kedua, tujuan selepas. Yang ni tuan, kita nak nilai dia, nak tahu boleh tak kita ada jenis sembahyang sunat yang tak boleh buat selepas asar. Tak boleh buat selepas subuh. Yang ni boleh buat selepas asar ni. Memang waktu dia. Qabliyah asar boleh buat lepas asar sebab waktu dia. Qabliyah subuh boleh buat lepas subuh sebab waktu dia. Ada sembahyang yang tak boleh buat lepas subuh. Ni kita nak tahu. Sembahyang jenis mana yang tak boleh buat lepas subuh, tak boleh buat lepas asar. Hari ni tuan-tuan hilang. Benda basic ni dah hilang, dia akan umum. Lepas subuh semua tak boleh. Jangan solat lepas subuh haram. Jangan solat lepas asar haram. Tengoklah jenis solat nak haram pun. Ini orang sembahyang qabliyah subuh dia haramkan. Ada satu jemaah siang dia datang, dia dengar. Dia kata saya dengar ustaz tazkirah di salah satu masjid Taman Seri Gombak. Tak nak sebut masjid mana. Dia kata saya masih ingat. Dia ni ingatlah, dia cikgu, takkan cikgu tak ingat. Dia pencen cikgu, orang tua lah, cerita orang tua siang dia. Jalan pun dah tak betul lah. Siang dia kata saya masih ingat. Cuma saya nak confirm dengan ustaz. Saya kata kenapa nak confirm? Sebab saya balik, saya pergi surau saya datang, kita orang tua ustaz, jalan pun tak betul dah, lambat lah. Datang imam dah qamah, makmum dah qamah itu bila dah qamah, saya pun solat lah. Lepas solat subuh, saya bangkit buat qabla subuh. Lalu imam datang. Imam cakap, pak cik tak boleh buat pak cik kena buat sebelum. Pening saya ustaz. Saya cakap, Haji tak pening. Yang pening tu imam. Yang pening tu imam tegur pakcik tu. Kesian kat dia. Tapi dia ni masih ingat. Dia kata, saya ingat yang ceramah ustaz tu, yang tazkirah ustaz tu. Tu saya nak confirm.
Ustaz, saya ingat Ustaz kata boleh subuh selepas. Tapi datang tu Iman ni, dia kata anak muda lah, Iman ni anak muda, dia kata saya pun tak berapa nak ni balik, saya nak tanya Ustaz balik, betul tak betul? Saya kata nak tahu betul tak betul, tengok jenis qabliyah itu, jenis sembahyang apa, ada waktu dah. Ya, kalau ada waktu lepas subuh masih waktu dia sah, walaupun pukul 7 sembahyang qabliyah subuh, tak isyarak lagi, pukul 7 belum isyarak. Hari ni dah isyarak lah, contoh hari ni dah isyarak dah pukul 7, boleh. Kenapa? Kerana dia sembahyang yang punya waktu. Tapi yang kita nak bincang ni, yang ni, ini yang dia bertukar ni. Yang ni tuan-tuan, sunat mempunyai sebab ataupun tujuan. Dia ada tujuan dia. Tak ada tujuan tak boleh solat. Apa tujuan dia? Contoh pertama, sunat kerana tujuan dia gerhana, bukan mempunyai waktu. Walaupun dalam takwim anggaran dia pukul 1 bakal berlaku gerhana matahari, itu anggaran falak. Jangan kita pukul 1 tengok masuk dah waktu sembahyang gerhana matahari, sedangkan matahari di atas pacak kepala kita. Solat apa tak gerhana? Dia kata dalam takwin, Ustaz. Dalam takwin itu peran apa, anggaran falak, jangkaan ilmu falak bakal berlaku gerhana matahari di negeri kita, tetapi tak tahu tempat mana. Tiba-tiba tak berlaku di negeri dia, berlaku negeri lain. Solat juga. Kenapa solat? Dia tengok takwim. Sembahyang gerhana termasuk dalam mempunyai sebab ataupun tujuan. Apa tujuan dia? Gerhana. Kalau gerhana matahari duk cantik, tak gerhana, tak sunat solat. Dia bukan mempunyai waktu. Itu satu contoh. Yang kedua, contoh yang kedua, nanti kita akan tengok sebelum dengan selepas ni penting. Sebelum dengan selepas, tujuan itu sebelum ke selepas. Itu kompleks sikit tu, pening sikit tu. Yang kedua, contoh dulu. Yang kedua, sembahyang mempunyai sebab. Yang kedua, gerhana matahari dengan bulan sama, iaitu minta hujan. Sama, minta hujan. Minta hujan ni, kenapa kita salat minta hujan? Waktu. Mana ada waktu? Ada waktu tak minta hujan? Tak ada. Bila waktu dia? Ada, Ustaz. Waktu dia ketika kemarau. Panjanglah waktu ketika kemarau. Kemarau tu betul. Tetapi ketika kita ada sebab. Sebab apa? Kalau kemarau pun kita tak nak, biarlah kemarau. Kami nak kemarau. Kami tak nak hujan. Tak payah solat. Solat tu sebab. Sebab apa? Sebab doa. Sebab dia doa. Doa apa? Doa minta hujan. Itulah sebab. Dua contoh. Contoh yang ketiga. Banyak ni tuan-tuan. Kita nak bagi 4 contoh je. Contoh yang ketiga, sembahyang hajat dan istikharah. Hajat dan istikharah. Sama ni. Hajat ni sebab. Sebab apa? Sebab hajat ni. Kenapa nak solat hajat? Saya ada sebab, Ustaz. Sebab apa? Saya nak minta. Tak nak minta apa? Rahsia, Ustaz. Tapi ada sebab. Cuma sebab dia tak nak beritahu. Rahsia. Tak apalah, dia dengan Allah Ta'ala je. Tak apa, Ustaz. Sebab ni saya nak dengan Allah Ta'ala, saya tak nak beritahu, Ustaz. Tak apa. Atau ada lah tu dia tak nak beritahu tu. Nak orang lelaki lah. Rahsia dia. Yang terakhir ada 4 contoh je. Dia banyak, kita nak sebut 4. Contoh yang terakhir, sunat musafir. Sebab bila nak sembahyang sunat musafir? Ketika kita nak musafir. Bukan dah musafir, itu dalam perjalanan. Sembahyang dalam perjalanan, ada sembahyang sunat persinggahan, berhenti R&R, atau sunat sembahyang sunat R&R. Nama dia. Itu hancur. Nama saya je lah. Bukan jangan tulis sembahyang R&R. Ini sesat pusat dia. Mana ada dalam kitab sembahyang sunat R&R? Sembahyang sunat persinggahan nama dia. Itu dalam perjalanan. Ni belum berjalan lagi. Sunat, sembahyang sunat sekurang-kurang 2 rakaat. Sembahyang sunat mempunyai sebab ataupun tujuan. Tujuan apa? Nak musafir. Baik.
Di sinilah tuan dia ada belum solat dan lepas solat. Tujuan itu berada belum. Maksudnya apa? Tujuan itu dapat tujuan itu ataupun sebab itu belum solat. Mana dia? Contoh gerhana. Di sini contoh dia gerhana. Dia kena gerhana itu baru solat. Yang ini gerhana dulu. Gerhana baru solat. Dia tujuan sebelum ni dia tak banyak. Sebelum ni dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil sebab mutaqaddim. Mutaqaddim. Sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim ni kena dapat sebab dulu. Jangan solat dulu. Gerhana dulu baru boleh solat. Dapat gerhana dulu baru boleh solat. Yang ni pula lain. Ini banyak ni. Yang ni banyak. Yang ni yang paling banyak. Apa dia? Yang ni sebab dia berada selepas solat. Bukan sebelum, selepas. Solat dulu baru buat sebab. Apa dia? Contoh tadi, hajat, istikharah. Tulisan dulu. Istikharah. Kita kena solat dulu hajat. Usalli sunnatul hajati raka'ataini ada ila Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru minta hajat. Maknanya permintaan hajat kita, permintaan doa kita, tujuan kita, dia ada selepas solat. Itu dipanggil sunat yang punya tujuan, tetapi tujuan itu berada selepas solat. Kenapa nak tahu ni? Nanti kita cerita. Ada penting tuan-tuan nak tahu ni. Dalam isu boleh tak boleh sembahyang dalam waktu tahrim. Waktu tahrim kan ada 5 ada 4 tu. Lepas asar, lepas subuh, dekat maghrib, matahari sedang berada betul-betul. Tapi yang popular waktu tahrim yang lepas asar, lepas subuh. Untuk kita nak tahu bila boleh solat lepas subuh, jenis solat apa tak boleh solat lepas subuh, kita kena tahu yang ni, yang dua ni. Dan ada satu lagi lah, 3. Dan yang ni pula, ada yang boleh solat lepas subuh, ada yang tak boleh solat. Sebab tu kita pecah 2. Okey. Satu lagi, musafir. Solat musafir, dia solat dulu. Musafir, silakan, musafir lagi. Musafir ni, dia solat dulu. Dia kena solat dulu. Ini bukan. Betul lah. Ini saya. Ini. Hebat akak-akak kita. Kan? Itu baru betul. Ini Ustaz pening dengan dia pening. Musafir sebab kita bukan musafir dulu baru solat. Solat dulu baru musafir. Jadi doa. Okey, tengok. Tujuan sebelum solat, maksudnya gerhana dulu baru kita solat. Ni sembahyang dulu. Musafir ni maksud apa? Sembahyang dulu. Sembahyang dulu baru kita solat. Ada yang kena dapat sebab dulu. Gerhana dulu. Baru kita boleh solat. Selagi tak gerhana, jangan solat. Itu dia panggil tujuan itu. Dia silap kat mana tu? Dia silap awal. Tu betul-betul kita tengok. Ni silap awal. Sebelum solat. Tujuan selepas solat. Silap awal lagi contoh. Tak tengok. Ni tujuan sebelum solat. Dia tujuan sebelum solat maksud apa? Maksudnya kena dapat sebab dulu. Dapat sebab dulu barulah solat. Kita buat tujuan sebelum solat. Dah, tu peni tu. Peni tu apa? Baik. Kita pandang
Kita padan dalam minda tuan padan semua. Rupanya asal lagi silap. Okey, padan semua dulu. Sunat mempunyai sebab. Sebab sebelum solat dan sebab selepas solat. Apa makna sebelum solat? Ni kita mula baru. Dah tulis panjang dah. Pening lagi ni. Dah tulis panjang dah. Sunat. Sebab, okey, sebab kita dah tahu dah. Sebab apa dia tu? Gerhana tu sebab. Doa tu sebab. Hajat tu doa sebab. Musafir tu sebab. Istikharah tu doa tu sebab. Okey. Jadi kita nak tahu sembahyang dulu ke sebab dulu. Itu saya nak buka dulu supaya dia tak pening. Dia sembahyang dulu ke sebab dulu? Sebab. Ada yang kena sembahyang dulu baru dapat sebab. Ada yang kena dapat sebab dulu baru boleh solat. Itu yang dia panggil sebelum selepas. Ada yang jenis selagi tak dapat sebab ataupun tujuan tak boleh solat. Kena dapat sebab dulu, kena gerhana dulu baru boleh solat. Selagi tak gerhana jangan solat. Kalau solat tidak sah, itu dipanggil tunggu sebab dulu. Maka itu dipanggil tujuan dia ataupun sebab dia sebelum. Dia dah ada. Sebab dia sebelum. Jadi sebab di sini tujuan ni dipanggil sebab. Sebab dia tujuan atau sebab. Okey, sebab dia mesti dapat sebab dulu baru kita solat. Gerhana tu, sebab itu kadang-kadang orang dia tak tunggu gerhana. Walaupun ada khilaf, saya tak nak semulah yang tu. Kita yang cerita yang umum je. Kadang-kadang gerhana tempat lain dia dah solat tempat dia. Kenapa? Dia ingat gerhana ini mempunyai waktu. Bukan. Gerhana punya sebab. Dan ingat, selagi tak dapat sebab, jangan solat. Sebab solat itu mesti dapat sebab. Maksudnya sebab itu mesti dapat dulu. Dapat sebab dulu. Akak kita tepati ya. Ingat tepati kan. Dia tu tak tahan dia. Akak apa ustaz pun pening ni. Baik. Pening kita duduk dulu Pening kita duduk. Dia mudah je, tapi mudah tu jadi pening. Sebenarnya kita nak beza apa? Kita nak beza sebab. Sebab dulu ke ataupun kena solat dulu. Itu je beza. Sebab dengan solat. Ada yang kena solat dulu. Sebab belakang. Ada yang kena dapat sebab dulu baru solat. Itu beza dia. Kalau kita jenis solat dulu, jenis sebab dulu mudah, gerhana. Gerhana ni dia kena sebab dulu. Ada yang kedua, dia kena solat dulu. Itu dia panggil lepas solat. Kena solat dulu. Mana? Hajat kena solat dulu. Lepas solat barulah dapat sebab. Apa sebab dia? Doa. Itu dia panggil solat dulu. Solat dulu ni solat sebelum. Dia sebenarnya kita buat ni tujuan sebelum, tujuan selepas. Tuan-tuan mudah faham macam ni. Tukar je. Okey. Yang ni sembahyang ni kita mudahkan. Sembahyang ni kalau gerhana dia kena dapat tujuan dulu, sebab dulu, sebab sebelum solat. Dapat sebab dulu. Dapat sebab. Kalau sembahyang hajat kena sembahyang dulu. Baru sebab. Tu dia panggil sebab selepas. Betul kan?
Betul lah. Betul lah. Tuan tak payah padar dah. Betul lah. Dah betul dah. Cuma ayat dia je tuan-tuan kena ingat. Ayat dia sembahyang sebelum ke sembahyang selepas. Kalau gerhana kena sembahyang dulu. Gerhana kena sebab dulu. Kalau hajat kena sembahyang dulu. Tu. Peni. Peni. Baik. Apa? Yang ni apa? Okey. Biar peni dulu. Kita beritahu tujuan dulu. Tujuan peni tu kenapa? Okey. Yang ni yang sebab dulu, dapat sebab baru kita boleh solat. Yang ni boleh solat dalam waktu tahrim. Lepas asar boleh solat. Lepas asar, lepas subuh. Kenapa? Gerhana matahari berlaku pukul 5. Pukul 5 tu dah lepas dah asar dah. Sepatut tak boleh buat. Tapi boleh sembahyang gerhana pukul 5. Tak haram. Kenapa? Walaupun dia tidak punya waktu. Kalau punya waktu memang kita tahu dah. Walaupun dia punya sebab, tetapi sebab itu berada sebelum. Maksudnya dapat sebab itu walaupun lepas asar tetap boleh solat. Ini terjadi. Kalau orang tanya, boleh tak kita solat gerhana pada pukul 6 sedangkan pukul 6 tu dah asar? Jawab dia boleh. Kenapa? Dia ada sebab. Dan sebab dia bukan macam sebab hajat. Ini lain. Yang ni pula bukan hajat, tak boleh. Kenapa hajat tak boleh buat lepas asar, istikharah tak boleh buat lepas asar, musafir tak boleh buat lepas asar? Kenapa? Kerana solat dulu baru dapat sebab. Kalau jenis kena solat dulu, barulah doa di belakang, tak boleh. Sebab itu lepas asar tak boleh buat sembahyang. Akak biasa buat tak hajat lepas asar? Sebab akak nampak berkerut. Tak boleh buat. Istikharah tak boleh buat lepas asar. Hajat tak boleh buat lepas asar. Hajat tak boleh buat lepas subuh. Istikharah tak boleh buat lepas subuh. Boleh? Tak faham tak? Faham. Tapi kenapa tak boleh buat? Faham? Memang tak boleh buat lepas asar. Kenapa tak boleh buat hajat? Tak boleh buat. Gerhana boleh buat. Untuk kalau tuan-tuan tak boleh jawab tak apa, tahu tak boleh buat, tapi sebab lupa tak apa. Sebab itu untuk dapat sebab yang detail, inilah dia. Kerana dia ada mutaqaddim, dia ada mutaakhir. Dia ada sebab itu. Kalau sebab itu dapat awal, maksudnya dapat sebab baru kita solat, itu boleh buat walaupun lepas asar. Kerana sebab datang pada pukul 5. Gerhana matahari itu pukul 5. Maka pukul 5 lah kita solat. Tak boleh. Sama dengan hajat. Tak boleh. Solat sunat mutlak. Nombor 3. Kategori ketiga belum lagi. Kategori ketiga pun dia tak boleh buat lepas asar. 2 sahaja jenis kategori tak boleh buat lepas asar. Itu poin kita nak bincang ini. Tak boleh buat lepas asar ini. Nombor 2. Contoh kedua. Kena solat dulu baru dapat sebab. Macam hajat, istikharah, musafir. Dan juga sunat mutlak. Kategori yang ketiga. Dia mudah kategori ketiga. Tak boleh buat lepas asar, tak boleh lepas subuh. Tetapi kalau gerhana bulan, itu gerhana matahari itu berlaku pada pukul 6. Kerana dia berlaku pukul 6, maka boleh solat pada pukul 6. Tetapi hajat tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab hajat dia solat dulu baru doa. Solatlah tempat lain, solatlah lepas maghrib, kerana solat dulu baru doa. Tetapi gerhana boleh kerana dia gerhana pukul 6.
Tu ada setengah sebahagian qaul, bahagian pandangan ulama mengatakan gerah matahari ni, itu gerhana ni, ada setengah sahaja ulama mengatakan gerhana pun waktu juga. Tengoklah pukul berapa dia gerhana. Kalau pukul 6.40 gerhana, pukul 6.40 lah waktu dia. Itu sebahagian ulama. Tapi qaul muktamad mazhab kita, dia bukan waktu, tapi dia sebab. Ada sebab dia, tujuan dia, gerhana berlaku, boleh buat. Yang settle. Baik. Tak ingat mutaqaddim mana, mutakhir mana, sebelum apa, selepas apa, tak apa. Ingatnya kat sembahyang sebab dulu baru solat gerhana. Dia tak banyak contoh. Dia gerhana. Jenis sebab dulu ni. Dapat sebab baru kita solat. Ada pun istisqa minta hujan. Minta hujan kita kena solat dulu, baru kita doa. Itu tak boleh buat lepas asar. Itu tak boleh buat lepas subuh. Kita kena solat dulu baru kita doa. Itu tak boleh. Ada satu lagi tuan-tuan. Satu lagi. Kita masuk masjid lepas asar. Masuk masjid lepas asar. Boleh tak sembahyang sunat tahiyatul masjid? Boleh. Boleh. Sebab sebab masuk dulu baru solat. Solat duduk belakang. Masuk dulu. Gerhana dulu baru solat. Gerhana dulu baru solat. Ini masuk masjid dulu baru solat. Selagi tak masuk masjid tak solat. Bila kita masuk? Masuk lepas asar. Boleh kan? Boleh? Boleh solat tahiyatul masjid walaupun lepas asar. Kenapa? Kerana dia sebab. Dulu kita dapat sebab, baru kita solat. Ada qaul mengatakan, ada setengah kitab, dia kata apa? Dia kata ada satu jenis sebab ni, sebab menyertai. Tapi saya tak nak sebut, dia agak tumpang pening. Menyertai. Apa maksud menyertai? Masuk je masjid ada. Sebenarnya sebab dulu lah tu. Masuk masjid atau sebab dia, tujuan masuk. Apabila masuk ada tak solat? Masuk dulu baru solat. Gerhana dulu baru solat. Jangan solat dulu baru sebab. Jangan. Yang tu tak boleh. Masuk masjid, tahiyatul masjid pun boleh buat, wuduk pun boleh buat. Cuma nak sunat hajat tak boleh. Baik, settle. Kategori yang terakhir, yang ni mudah. Nombor 3 ni, dia tak boleh buat lepas asar, iaitu kategori sembahyang sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Mutlak satu je contoh. Tidak berwaktu dan tidak bersebab. Tidak bersebab ataupun tidak bersebab. Contoh satu je contoh. Apa ni contoh? Sunat mutlak. Satu je. Baik, settle tuan-tuan. Jadi ada 3 jenis sembahyang yang tidak boleh buat dalam waktu tahrim. Lepas asar tak boleh buat, lepas subuh tak boleh buat. 3 tu mana ni? Ni satu. Dua. Sunat yang tak berwaktu, tak bersebab, tak boleh buat lepas asar. Dan yang ni tidak boleh buat lepas asar. Jadi semayang dulu buat lepas sebab, tidak boleh buat lepas asar. Yang boleh buat lepas asar 2, iaitu ada waktu dan jenis sebab dulu baru solat. Settle. 2 boleh buat lepas asar, 2 jenis semayang yang tak boleh buat lepas asar. Clear. Baik, kita terus masuk sikit aja hari ni tuan-tuan, semayang sunat rawatib. Kita rawatib ni kita dari sudut amali kita dah boleh, kita dah kita dah tahu, cuma kita dah clear. Rawatib dia berada jenis dalam solat sunat yang berwaktu, kita dah tahu bila nak buat dia, bila tak boleh buat. Okey, kita baca je. Qala al-musannif rahimahullah taala. Sembahyang pertamanya ialah sembahyang rawatib. Sembahyang iaitu sembahyang fardu yang 5 tu, iaitu disebut sunat rawatib. Kemudian sunat rawatib ini terbahagi kepada yang muakkad ada 10 dan yang tidak muakkad ada 12. Apa maksud yang muakkad? Yang sangat dituntut
pahala dia lebih daripada yang ghairu muakkad. Pahala dia lebih. Muakkad ini, maksud apa muakkad? Sangat dituntut. Sehingga mana kalau kita tinggal dengan sengaja, makruh. Itu dipanggil muakkad. Adapun ghairu muakkad tak dituntut, kalau kita tinggal dengan sengaja tak makruh. Ada 12. Dia bilang mana 10, mana 12. 2 rakaat dahulu, yang ini sebelum daripada subuh. Tidak ada ba'diyah dalam kurungan dia. 2 rakaat dahulu daripada zuhur disebut qabliyah. 2 rakaat kemudian daripada zuhur disebut ba'diyah. 2 rakaat kemudian daripada maghrib disebut ba'diyah. 2 rakaat kemudian daripada isyak disebut ba'diyah. Beberapa rakaat sunat witir selepas sembahyang isyak. Yang tiada muakkad. Nanti kita baca dulu kalau kita buat rumusan 10-10. 2 rakaat sebelum daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripada zuhur, ini yang tak muakkad. 4 rakaat dahulu daripada asar, yang ini sebelum. 2 rakaat dahulu daripada maghrib, 2 rakaat dahulu daripada isyak. Ini semua tak muakkad. Jadi 10 yang muakkad. Kita ingat yang muakkad yang tak boleh tinggal. Yang nak tinggalnya kalau yang tak ada masa tu, ghairu muakkad, 12 tu. Yang muakkad yang tak boleh kita tinggal, kalau tinggal makruh, nilai pahala dia besar. Mula subuh 2, zuhur belum 2, selepas 2, 6, maghrib lepas maghrib 2, 8, lepas isyak 2, 10. Cukup. 10 ni tuan-puan, jangan kita tinggal, makruh. Nilai pahala dia besar berbanding dengan 12 lagi. Selebih itu ghairu muakkad. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 4 sebelum asar, 2 belum maghrib, dan 2 belum isyak. 12 itu ghairu muakkad, tak tersangat dituntut. Kalau kita tinggal tak makruh. Jadi cara dia, kalau kita tak boleh complete 22, kita fokus 10. Tapi kalau kita dah nak naik, kita punya panggil apa, target kita, fokus 22 rawatib. Dan dia kata sunat rawatib pada mereka yang hadir sembahyang Jumaat sama macam rawatib sembahyang Zuhur. Jadi segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah wajib ditentukan qabliyah ataupun ba'diyahnya. Ini last kali ni dia nak sebut cara niat sembahyang rawatib. Fokus, okey, kita dah fokus 10 itu target dulu. 10 itu kita target. 2, 6 dan 4 malam. Malam 4, siang 6. Fokus dulu, kekalkan. Duha boleh buat, tapi yang ni jangan. 6 tuan-puan, 6 ini jangan tinggal. Duha tu tambah. 2 subuh, 2 zuhur, 2 selepas zuhur, 6 sembahyang sunat siam jangan tinggal. Kemudian tambah dengan duha. Jangan duha buat sampai 4, 6 ini tinggal. Tu dia terbalik. Ada orang buat duha 10, tapi yang 6 ini dia tinggal. Ataupun dia buat 2 subuh je, dia buat 2 je. Itu nilai pahala dia rugi. Sebab 6 ini 2 subuh, 2 qabliyah zuhur, 2 qabliyah asar, 2 qabliyah ba'diyah zuhur, besar pahala dia. Settle target dah. Baik, yang kedua, cara nak niat. Cara niat dia, ba'diyah itu wajib kita kena sebut, dan qabliyah itu wajib kita kena sebut. Tu dia kata segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah wajib disebut, ditentu tu disebut dalam hati kita qabliyah atau ba'diyah. Seperti contoh, usalli sunnatal zuhri raka'ataini qabliyatan, wajib. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal tak sah. Qabliyatan itu wajib kita terlintas dalam hati kita.
lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat qabliyah. Tu poin yang nak fokus. Qabliyah tu wajib ataupun ba'diyah. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dan usalli sunatal zuhri raka'atani ba'diyatan, wajib. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat ba'diyah kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dengan ini dia kata kiaskanlah pada sembahyang lain. Sama je sembahyang lain pun. Sunat rawatib yang tiada ba'diyah tak wajib. Baik, ini untuk penutup untuk hari ini. Baik. Adapun jenis qabliyah yang tidak ada ba'diyah, ada ba'diyah je. Ada qabliyah je, ba'diyah tak ada. Adakah wajib sebut qabliyah? Tak wajib. Tu dia kata sunat rawatib yang tidak ada ba'diyah tidak wajib ditentukan qabliyah ataupun ba'diyah. Macam abang kita tanya, sembahyang subuh qabliyah, tapi kita nak solat selepas subuh 6.40 baru kita solat, adakah wajib sebut qabliyah? Tak wajib, sunat kita sebut. Tu dia kata sunat ataupun tak wajib disebut qabliyah ataupun ba'diyah, bahkan sunat. Seperti usalli sunnat subhi raka'ataini lillahi ta'ala, tak sebut pun qabliyah, sah. Artinya sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baik. Dengan ini dia kata kiaskanlah sembahyang sunat dahulu daripada asar. Asar pun sama. Solat asar pukul 6 tak perlu kita sebut qabliyah. Nak sebut pun boleh, tak sebut pun tak apa, sebab tak wajib. Sebab dia tidak ada ba'diyah. Tapi kalau yang tidak ada ba'diyah, wajib. Zuhur ada ba'diyah, ada qabliyah, wajib. Qabliyah, wajib ba'diyah, wajib sebut. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini yang eloknya, wallahu alam. Ini kadang kita nak sebut terakhir untuk sembahyang sunat rawatib sebelum masuk duha dan witir. Dia nak sebut cara combine, boleh tak? Kalau zuhur itu ada 4 sebelum, 4 selepas. 4 sebelum, 4 selepas. Tapi kita nak tapau semua 4 sebelum. Boleh tak kita nak buat 4 rakaat 1 salam? Boleh. Itu insya-Allah akan datang dia nak cerita dah. Cuma dia nak cerita boleh dan afdal. Ia boleh, tapi afdalnya macam mana? Afdalnya asin. Wallahu a'lam. Dia ada masa sikit lagi tuan-tuan, kita kitab yang kedua kita. Saya okey, tak. Witir. Okey, akak kita tanya witir. Kita belum masuk witir lagi. Witir ni boleh tak kita solat 3 sekaligus ataupun asin 2 dan 1? Jawab dia boleh. Kita buat 3 serentak, harus boleh dapat pahala. Cuma afdal, dapat pahala afdal kita asinkan. Buat dulu muqaddimah 2, kemudian baru disusuli dengan witir 1. Asin. Tapi tapo 3 pun boleh. Afdal asin. Afdal tu dia panggil apa? Dipanggil nilai pahala bonus. Kenapa? Kerana apabila kita asin, dia banyak perbuatan. Ya, kena niat muqaddimah witir. Witir tu, muqaddimah dia tu, kita kena niat muqaddimah witir. Salli sunnatal muqaddimah. Itu yang tidak ada khilaf. Ya, betul. Tak, maksud selepas subuh, selepas asar, bukan selepas waktu subuh. Lepas waktu subuh isyraq. Bukan, selepas fardu subuh. Lepas asar, bukan selepas asar. Selepas asar maghrib. Selepas fardu asar. Contoh, orang dah solat fardu asar pukul 5. Pukul 5 dah lepas asar dah. Lepas fardu asar. Tiba-tiba dia pun solat hajat. Solat hajat pukul 5. Tu dia panggil lepas fardu asar. Sama jenazah. Jenazah tuan-tuan, solat jenazah. Solat jenazah dia mempunyai sebab, bukan waktu.
Solat jenazah bukan waktu. Jadi tunggu waktu dia. Bila waktu kita nak solat jenazah? Pukul 8 pagi je. Itu pukul 8 pagi ni orang dah set masa. Pukul 8 pagi kita solat jenazah arwah ni. Oh, pukul 8 pagi masuk waktu. Sebelum pukul 8 tak boleh solat. Solat jenazah sebab dia apa dia? Agak-agak. Mati. Mati sebab dia. Kalau mati, habis nyawa tu takbir Allahu Akbar. Bukan mati. Mati belum dapat sebab solat jenazah lagi. Dia solat jenazah sebab dia selepas mandi. Belum mandi tak sah solat jenazah. Tidak sah. Belum mandi, walaupun nak cepat sangat tak dimandikan, tidak sah. Dia kena mandi. Walaupun belum kafan tak apa. Dah duk mandi, tanya tukang mandi. Siap lagi dah? Saya nak cepat ni. Tukang mandi duduk dalam bilik dia lah. Siap dah mandi? Dah siap. Siap je kita takbir terus. Boleh? Kafan belum? Tak apa. Cuma sunat lah. Tunggulah kafan dulu. Ekspres pun. Orang dah mati dah ni. Nak cepat. Kafan dulu. Nak cepat. Sebab dia ialah mandi. Hadiah. Dia sebenarnya bukan solat sunat hadiah ni, sebenarnya qaul mu'tamad mazhab Syafi'i tidak ada spesifik solat sunat al-hadiah tu, bukan. Qaul mu'tamad tak ada. Yang sunat hadiah tu masuk hadiah pahala. Kita kenapa tu? Oh, dia suruh balik. Dia suruh balik awal. Tapi dia pelik je benda lelaki okey. Testing. Okey. Sabar 5 minit lagi. 10 minit lagi. 10 minit lagi blackout. Okey, jadi kita solat apa? Solat hajat, solat apa pun hadiah pahala kepada arwah. Iaitu yang muktamad. Hadiah pahala kepada arwah. Apa pun solat tak kisah. Baik, yang terakhir tuan-puan, 10 minit berbaki, kita nak bincang benda tajuk yang hampir sama dalam kitab yang kedua kita ni, iaitu berkaitan dengan jenis main sunat juga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kau surat apa? Memang dia tak bagi dah. Ni, kalau kita baca lagi meletup lagi. 2 kali dia bagi je. Bagi segena 2 kali. Dia kata tak faham kau, suruh balik. Aduh, pandai hari ni dia buat kerja. Oh, dia buat kerja dengan kita pun tak boleh buat kerja. Kita test kalau tak boleh tak apa, kita balik. Lagipun kita dah masa kita pun dah hampir tamat, 5 minit lagi. Oh, tepat. Oh tu. Oi, nak kena panjang tu, hati-hati. Okey. 5 minit lagi. Kalau dia jadi juga memang kita balik. Kalau dia jadi juga kita balik. Memang pun nak balik dah ni. Kalau doa dia tak blackout kalau doa. Okey, kita tutup dengan satu topik ni, dia pendek je tuan-tuan, 5 minit je. Qala al-musannif rahimahullahu taala 95 tajuk dia kelebihan solat sunat rawatib. Ada kaitan dengan tajuk yang kita bincang. Kelebihan pahala sunat rawatib. Kita tahu ranking sunat rawatib ni, dia berada kedudukan nombor selepas sunat witir.
Kalau kita tak nak ingat nombor 5 tu, nombor 6 tu witir, nombor 7 rawatib. Rawatib. Dan rawatib itu pula ada ulama dia asim. Rawatib tu dia asim. 22 tu dia asim. Dia asim apa? Sunat subuh tu asim, lain. Rawatib subuh asim sebab pahala dia lebih besar daripada semua rawatib lain. Jadi witir, subuh, qabliyah subuh, baru rawatib lain. Kedudukan ranking dia. Baik, kita tengok nilai pahala. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala sisnat sanu de. Kalau bagi saya ni dia tak jelas. Sa tu bagi di bawah. Nu ta. Kalau cetakan saya dia kurang jelas. Sabara ala sinta asyarata raka'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah arba'a raka'atin qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-fajri. Ini kelebihan dia. Aisyah kata barang siapa rutin mengerjakan salat sunat 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan rumah baginya di syurga, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 ini dia ada khilaf. Yang mutamak 10. Yang mutamak 10. Dia ada khilaf. Apa perlunya solat sunat? Okey. Baik, settle. Kelebihan dia kata apa? Siapa buat 10 ni konsisten, Allah Ta'ala hadiahkan kepada dia sebiji banglo di syurga. Banglo. Baitan, sebiji rumah di syurga. Allah Ta'ala buat rumah khusus, satu rumah untuk dia diami di syurga. Itu kelebihan lah, kelebihan. Ini bukan kelebihan pahala ni, ini kelebihan lain. Solat sunat penting kerana ia boleh menampun. Ini penutup. Kenapa kita nak kena solat sunat? Dia kata penting solat sunat bukan sahaja dari sudut pahala, bukan. Pahala tu dah tentu kita nak, tetapi ada rahsia lain. Dia kata apa dia? Untuk menampun kekurangan solat wajib. Di mana solat wajib yang cacat cedera pahala akan ditampun dengan pahala sunat. Tu. Di akhirat nanti, kita sedia maklum amalan pertama yang dihisap, yang dikira di akhirat ialah solat fardu. Kalau solat fardu fail, amalan lain direject, tak akan dikira amalan lain. Itu dia panggil amalan fardu sangat penting. Sembahyang fardu sangat-sangat penting. Dia menjadi prasyarat untuk dikira amalan lain. Tu. Jika solat fardu kita tidak cukup sempurna amalan pahala, maka solat sunat akan membantu menambah baik apa yang kurang. Itu dia punya rahsia ataupun hikmah. Kenapa kita nak kena ada banyak solat sunat, bukan saja pahala, tetapi sebagai orang panggil apa, cara Allah Ta'ala nak bantu kita nak tampun kecederaan pahala fardu. Maka Allah Ta'ala nak bantu, dia akan tengok ada tak ada pahala sunat kita. Kalau ada, itulah yang akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menampun kecederaan pahala fardu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung tajuk baru sebelah itu, iaitu solat peranan, solat sunat, hadis yang ke-84. Wallahu alam. Jadi oleh kerana dia meragan banyak kali, kita tak buka soalan. Walaupun masa tu ada lagi seminit. Kira seminit pun. Bukan main kira masa nak habis seminit. Jadi kita tangguh, insya-Allah bulan depan. Kalau ada soalan, boleh simpan untuk bulan depan. Jadi saya rasa pun soalan tak banyak dah, sebab dia mudah. Tajuk kita lebih santai dah. Nak khatam ni tuan, dia dah nak khatam ni, dia tajuk lebih santai. Ada satu je topik yang kompleks yang kita akan fokus, iaitu sistem sembahyang jemaah. Jadi cara yang saya nak buat untuk lebih ekspres tuan, lebih cepat khatam. Yang tajuk santai ni, yang tak fokus pada amali dan praktikal ni, kita cepat. Kita baca ekspres, supaya kita akan fokus balik, kita akan slow balik di sistem sembahyang jemaah. Kita buat macam tu untuk cepat kita punya modul.
Jadi modul kita dah hampir nak khatam lah. Topik-topik ringan je dia ada. Jadi khatam kita akan mula kitab baru. Kita akan ulang kitab baru pun kita samalah, kitab fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sama. Hari ni berpeluh hari ni berpeluh hari ni pening musim-musim ni. Test.